Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung teknik menjawab novel bahagian 2. Novel masih sama, novel Pantai Kasih dan Bima Sakti Menari. Bersama saya, Cikgu Rohaida Muhammad Noor. Soalan aspek sastra berfokus. Kali ini bahagian kedua kita akan membincangkan aspek sastra berfokus. Jadi apa yang dimaksudkan dengan soalan aspek sastra berfokus ni ialah bentuk-bentuk soalan yang memberi fokus kepada satu aspek sastra yang tertentu sahaja. Kalau sebelum ni video saya bahagian 1 kita bincangkan aspek sastra secara umum. Secara langsung, kita hanya tentang persoalan, nilai, latar masyarakat. Tapi kali ini kita pilih satu aspek sastra dan fokus kepada aspek itu sahaja. Misalnya, soalan tentang persoalan kasih sayang. Soalan tentang nilai tanggungjawab. Soalan latar masyarakat yang berani. Tengok latar masyarakat tapi dah pilih dah fokus kepada yang berani saja. Kemudian, peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keberanian watak utama. Peristiwa yang menunjukkan keberanian watak utama. Fokus keberanian. Fokus lagi watak utama sahaja. Soalan berikutnya, konflik yang dihadapi oleh watak utama. Seterusnya, kepincangan masyarakat. Sebenarnya ada banyak lagi soalan aspek sastra berfokus tetapi memadai dengan beberapa soalan ini yang diharap dengan perbincangan ini dapat membuka minda kita cara ataupun teknik menjawab soalan sastra aspek berfokus ini. Baik, kita lihat contoh soalan yang pertama. Huraikan nilai tanggungjawab yang terdapat dalam sebuah novel yang anda pelajari. Kita lihat markah dahulu. 7 markah bermakna ini soalan 4A. Okey, tip jawapan. Sebelum kita bagi contoh jawapan, kita tengok apa yang perlu ada untuk jawab soalan nilai tanggungjawab. Pertama, jawapan mesti merujuk kepada sebuah novel sahaja. Kalau pilih Pantai Kasih sahaja. Kalau pilih Bima Sakti Menari, Bima Sakti Menari sahaja. Jangan campur aduk peristiwa dalam novel. Kedua, ada pernyataan isi, 1 markah dan ada contoh peristiwa, 1 markah. Yang ketiga, hanya berkaitan dengan nilai tanggungjawab sahaja, bukan nilai lain-lain. Sebab ini yang dikatakan soalan aspek sastra berfokus. Fokus kita kali ini kepada nilai tanggungjawab. Yang keempat, pernyataan isi menyatakan, kita tengok sini, nilai tanggungjawab siapa kepada siapa. Dalam pernyataan isi sama sekali tidak boleh menyatakan nama watak. Ini sama sahaja dengan soalan aspek sastra secara langsung. Perlu diingat dalam pernyataan isi tidak boleh sama sekali menyatakan nama watak. Tetapi kita akan jumpa beberapa bentuk soalan yang boleh menyebut nama watak. Tetapi itu lain, nanti kita akan bincangkan. Baik,
Kita tengok contoh jawapan. Novel yang saya pelajari ialah novel Bima Sakti Menari karya Sri Rahayu Muhammad Yusof. Nyatakan nama novel dan juga nyatakan nama pengarang. Terdapat nilai tanggungjawab dalam novel. Antaranya nilai tanggungjawab seorang abang kepada adiknya. P1. P1 ni maknanya penyataan isi 1 markah. Okey. Lihat kat sini tidak ada disebut nama watak yang dinyatakan cuma secara umum seorang abang kepada adik. Nilai tanggungjawab seorang abang kepada adik. Kita tak sebut pun siapa abang itu dan siapa adik itu. Jadi kat mana kita nak sebut nama watak tu, kita sebut dalam huraian. Tulislah panjang-panjang pun, tak apa, dalam huraian. Jadi contoh huraian yang kita nak beri. Buktinya, Budiman bertanggungjawab membantu adiknya Nurul Hafsah merealisasikan impiannya apabila menemukan adiknya itu dengan Muhammad Taufik atau lelaki kelip-kelip yang akan membantunya. Membantu apa? Membantu Nurul Hafsah merealisasikan impian untuk mewujudkan kawasan simpan langit gelap. Baik, kita tengok jawapan kedua. Selain itu, terdapat nilai tanggungjawab seorang bapa kepada anaknya. P1, pernyataan isi 1 markah. Nilai tanggungjawab seorang bapa kepada anaknya. Contohnya, Tan Sri Muhaimin bertanggungjawab mengarahkan anaknya Muhammad Taufik berpindah ke Ottawa mengikuti bekas isterinya kerana bimbang akan keselamatan anaknya. Yang ini kalau kita masih ingat peristiwa ni selepas Muhammad Taufik dipukul oleh beberapa orang lelaki yang tidak dikenali. Baik, soalan seterusnya. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan persoalan kasih sayang yang terdapat dalam novel tersebut. Baik, aspek sastranya persoalan, tapi kita fokuskan kepada kasih sayang sahaja. Jadi kita lihat apa yang perlu ada dalam jawapannya. Jawapan mesti merujuk kepada sebuah novel sahaja. Ini kita mematuhilah akurlah dengan soalan. Ada pernyataan isi 1 markah dan ada contoh peristiwa yang membawa 1 markah. Dan perlu diingat, soalan ini ataupun jawapannya hanya berkaitan dengan persoalan kasih sayang sahaja. Sebab saya kata tadi, aspek sastra yang nak disoal persoalan. Tapi kita fokus kepada kasih sayang sahaja. Pernyataan isi menyatakan persoalan kasih sayang siapa kepada siapa. Tapi siapa kepada siapa ni tidak boleh menyatakan nama watak sebab dalam pernyataan isi tidak boleh menyatakan nama watak. Jadi kita cuma sebutlah secara umum sahaja. Mungkin kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, kasih sayang seorang bapa kepada anaknya, atau kasih sayang seorang abang kepada adiknya. Begitulah. Baik, kita lihat contoh jawapan bagi soalan yang kita bincangkan tadi. Ini dia. Novel yang saya kaji ialah Pantai Kasih karya Azmah Nordin. Terdapat persoalan kasih sayang dalam novel tersebut. Antaranya, persoalan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Pernyataan isi 1 markah. Seorang ibu kepada anaknya. Tidak sebut nama watak. Jadi dalam contoh, buktinya Raiha amat menyayangi anaknya Rohayu sehingga bertindak melarikan Rohayu kerana tidak sanggup membenarkan suaminya Dr. Sadis menghantar anaknya ke rumah kebajikan. Huraian 1 markah.
Baik, kita lihat jawapan yang kedua. Selain itu, terdapat persoalan kasih sayang seorang bapa kepada anaknya. Bapa kepada anak. Penyataan isi 1 markah. Contohnya, bapa Raiha menentang perkahwinan Raiha dengan Dr. Sadis kerana berpendapat lelaki yang sombong seperti itu tidak akan menjaga anaknya dengan baik. Ini menunjukkan dia sayang sangatlah dengan anaknya, Raiha. Dia tak nak lelaki yang sombong macam Dr. Sadis ni berkahwin dengan anaknya sebab dia tak percaya ya lelaki seperti Dr. Sadis itu akan dapat menjaga Raiha dengan baik. Sebenarnya ada satu sebab lagi. Bapa Raiha ni dia menentang perkahwinan Raiha sebab Dr. Sadis itu sebenarnya lebih tua daripada bapa Dr. Raiha sendiri, ya. Baik, kita lihat soalan yang seterusnya. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan latar masyarakat yang berani. Jadi, aspek sastra yang difokuskan di sini, latar masyarakat yang berani. Jadi, kalau kita ingat balik tadi, latar masyarakat dalam novel ada banyak ya, tapi sekarang fokus kita hanya kepada latar masyarakat yang berani. Jadi kita lihat bagaimana cara nak jawab soalan begini. Jadi pertama, jawapan berdasarkan sebuah novel sahaja. Okay, kita tengok markah, 7 markah, maknanya memang satu novel. Ada penyataan isi 1 markah dan ada contoh peristiwa yang menyumbang 1 markah. Penyataan isi menunjukkan keberanian masyarakat dalam membuat sesuatu tindakan. Beza sikit ya. Keberanian masyarakat dalam buat sesuatu tindakan. Masyarakat yang berani buat apa? Jadi kita tengok macam mana nak tulis masyarakat yang berani apa. Masyarakat yang berani buat apalah maksudnya. Jadi dalam penyataan isi tidak boleh menyatakan nama watak. Ini tentu sekali memang tak boleh sebab soalan tanya tentang latar masyarakat. Baik, kita lihat contoh jawapan. Novel yang saya pelajari ialah Bima Sakti Menari, karya Sri Rahayu Muhammad Yusof. Terdapat latar masyarakat yang berani dalam novel. Ini kita panggil pendahuluan saja. Sebenarnya tak perlu pun, tapi memanglah kita kena nyatakan nama novel yang kita kaji ya, bagi memudahkan pemeriksa yang memeriksa kertas jawapan kita. Baik, kita lihat jawapan yang diperlukan. Antaranya, masyarakat yang berani menegakkan kebenaran. Ini tindakan dia. Berani menegakkan kebenaran. Penyataan isi 1 markah di situ. Kemudian kita lihat contohnya. Buktinya Nurul Hafsah berani menegakkan kebenaran dengan menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh Datuk Johan Erlington Majid. Di Johan ni 1 N saja ya. Semasa sesi pembentangan kawasan simpan langit gelap di hadapan Menteri Besar. Jadi kalau kita ingat cerita ni, Nurul Hafsah ni muda sangat orangnya, baru tamat belajar di universiti, baru sahaja bekerja, dan siapa Datuk Johan Arlington Majid ni orang ternama dalam bidang perniagaan. Tapi ini menunjukkan keberanian Nurul Hafsah sebagai salah seorang anggota masyarakat yang berani menegakkan kebenaran. Jawapan kedua. Selain itu, terdapat masyarakat yang berani mengambil risiko. Berani tindakan dia mengambil risiko. Penyataan isi 1 markah. Sebagai contohnya, Muhammad Taufik berani berjumpa dengan pihak yang disyaki menculik Nurul Hafsah
di stesen minyak Petronas bagi menyelamatkan Nurul Hafsah sehingga menyebabkan beliau turut diculik. Yang ini rentetan daripada peristiwa apabila dia menerima jambangan bunga, dan pada jambangan bunga itu ada clue yang menunjukkan bahawa Nurul Hafsah diculik dan dia memenuhi permintaan penculik-penculik tersebut untuk berjumpa di stesen minyak Petronas. Jadi ini keberanian anggota masyarakat yang sanggup mengambil risiko. Jadi huraian 1 markah. Jadi kalau kita lihat 4 markah untuk isi dan bahasa akan menyumbang 3 markah. Tetapi selalu saya nak ingatkan, saya ingatkan beri jawapan lebih daripada 2. Supaya jika salah satu jawapan kita salah, kita masih ada satu lagi pilihan jawapan. Soalan berikutnya, berdasarkan 2 buah novel yang anda pelajari, huraikan peristiwa yang menunjukkan keberanian watak utama. Baik, lihat markah terlebih dahulu, 8 markah, dan kita berpatah balik pada bahagian awal soalan berdasarkan 2 buah novel. Tadi, soalan sebelum ini meminta kita menyatakan latar masyarakat yang berani. Sekarang ni kita perhatikan soalan, huraikan peristiwa yang menunjukkan keberanian watak utama. Soalan ini minta peristiwa. Peristiwa ini bukankah contoh sahaja. Soalan minta contoh yang membuktikan watak utama ni seorang yang berani. Peristiwa yang menunjukkan keberanian watak utama, atau dengan kata lain, contoh yang menunjukkan watak utama sebagai seorang yang berani. Faham tak maksud dia? Macam mana cara nak jawab? Jawapan berdasarkan 2 buah novel. Kedua-dua kena tahulah. Pantai Kasih dan juga Bima Sakti Menari. Kemudian, nyatakan nama watak utama bagi kedua-dua buah novel. Sebab kita nak jawab 2 buah novel, soalan tanya berkaitan watak utama, jadi mesti nyatakan nama watak utama bagi Pantai Kasih dan juga novel Bima Sakti Menari. Yang ketiga, nyatakan peristiwa umum terlebih dahulu. Suka selalu saya sebut dengan pelajar-pelajar saya, peristiwa umum ni kita panggil sebagai peristiwa kecil. Maknanya menyatakan secara umum sahaja tentang peristiwa yang menunjukkan keberanian tersebut. Di sini membawa 1 markah. Sepatutnya saya tulis P1, penyataan isi 1 markah. Kemudian menyatakan huraian peristiwa secara jelas dan terperinci. Di sini menyumbang 2 markah. Okey, perhatikan balik. Menyatakan peristiwa umum 1 markah dan kemudian memberi huraian peristiwa secara jelas dan terperinci. Di situ menyumbang 2 markah yang seterusnya. Jadi, untuk sebuah novel 3 markah, novel yang kedua 3 markah, bermakna 6 markah untuk isi, manakala 2 markah lagi pada bahagian bahasa. Lihat contoh jawapan. Novel yang saya pelajari ialah Pantai Kasih karya Azmah Nordin dan Bima Sakti Menari karya Sri Rahayu Muhammad Yusof. 2 novel kan? Watak utama dalam novel Pantai Kasih ialah Raiha, manakala watak utama dalam novel Bima Sakti Menari ialah Nurul Hafsah. 2 watak utama sebab ada 2
novel. Terdapat beberapa peristiwa yang menunjukkan keberanian watak utama. Sampai sini sebenarnya belum ada markah lagi. Baik, kita lihat di mana nak dapat markah. Dalam Pantai Kasih terdapat peristiwa, ini kita sebut tadi apa? Peristiwa kecil ya, ataupun peristiwa secara umum. Terdapat peristiwa keberanian Raiha mengambil tindakan terhadap suaminya. P1, pernyataan isi 1 markah. Ini dikira sebagai pernyataan isi. Walaupun sebenarnya soalan ni cuma minta peristiwa atau contoh. Baik. Huraian. Raiha telah berani mendakwa suaminya Dr. Sadis di Mahkamah Keluarga atas tuduhan membunuh anak mereka Rohayu dalam kejadian kebakaran kereta di sebuah rumah tumpangan. Huraian 2 markah. Panjang lebar bagi huraian yang lengkap layak dapat 2 markah. Kalau huraian kurang lengkap hanya akan dapat 1 markah sahaja. Baik, ini daripada novel Pantai Kasih. Satu lagi jawapan, sebab berdasarkan 2 buah novel, kita akan lihat jawapan berdasarkan novel Bima Sakti Menari. Ini sambungan daripada jawapan kita tadi. Dalam Bima Sakti Menari pula terdapat peristiwa keberanian Nurul Hafsah menentang pendapat pencabar-pencabarnya. P1, pernyataan isi 1 markah. Peristiwa kecil 1 markah. Peristiwa umum. Kemudian kita akan huraikan dengan lebih lanjut peristiwa itu. Hal ini dijelaskan semasa membuat pembentangan kawasan simpan langit gelap di hadapan Menteri Besar. Nurul Hafsah amat berani menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh Datuk Johan Erlinton Majid dan berani mematahkan hujah-hujah Datuk Johan yang berniat menggagalkan pembentangannya. Huraian 2 markah. Huraian yang lengkap akan menyumbang 2 markah. Huraian yang kurang lengkap hanya akan membawa 1 markah sahaja. Jadi bezakan antara peristiwa kecil dengan peristiwa secara terperinci. Baik, kita lihat soalan seterusnya. Watak utama sering berkonflik dengan watak sampingan dalam perkembangan sesebuah cerita. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan konflik yang timbul antara watak utama dengan watak sampingan. 7 markah sahaja. Macam susah aja soalan ni kan? Tapi kita lihat dulu cara menjawab, tip jawapannya. Jawapan merujuk kepada sebuah novel sahaja. Apa dia konflik? Konflik ialah krisis. Krisis ialah masalah. Sama juga maksudnya dengan pertentangan pendapat. Okey, untuk menjawab soalan ini, mesti nyatakan nama watak utama sebab dia tanya tentang watak utama. Kemudian, pernyataan isinya, kita nyatakan watak utama ni dia berkonflik dengan siapa. Siapa watak sampingan yang dia berkonflik tu ya. Dan untuk huraian ataupun contohnya, kita sebutlah apakah konflik yang dihadapi oleh mereka. Apa masalah yang mereka hadapi. Mula-mula nyatakan konflik watak utama tu dengan siapa. Kedua, kita nyatakan pula apa masalah ataupun konflik yang mereka hadapi tersebut. Kita lihat contoh jawapan bersama-sama.
Berdasarkan novel Pantai Kasih karya Azmah Nordin, terdapat banyak konflik yang dihadapi oleh watak utamanya Raiha. Kita terus sebut kat sini ya. Nama novel, nama pengarang dan juga nama watak utama. Antaranya, ini jawapan kita, konflik Raiha dengan bapanya. Jadi bapa ni watak sampingan. Ni watak utama. Raiha watak utama, bapa watak sampingan. Penyataan isi 1 markah. Buktinya, Raiha berkonflik dengan bapanya apabila bapa Raiha menentang perkahwinannya dengan Dr. Sadis kerana bapanya beranggapan lelaki sombong itu tidak akan menjaga Raiha dengan baik. Huraian 1 markah. Konflik 1 markah, kemudian apakah konfliknya? Iaitu huraiannya 1 markah. Kita tengok jawapan kedua. Selain itu, konflik Raiha dengan majikannya. Raiha dengan majikannya. Penyataan isi 1 markah. Buktinya, Raiha berkonflik dengan Dr. Uwang apabila dia seolah-olah mempersoalkan kewibawaan Dr. Uwang yang telah menjalankan pembedahan ke atas Gunung Sirun sebanyak 5 kali tetapi tetap tidak sembuh. Ingat lagi kan? Pada awal novel Pantai Kasih ada peristiwa ini. Apabila Dr. Raiha dia mempertikaikan mengapa Gunung Sirun ni tak baik-baik sedangkan dia telah dibedah sebanyak 5 kali oleh seorang pakar bedah ternama iaitu Dr. Uwang, majikannya sendiri. Itu kandungan konflik ataupun masalah. Konflik siapa dengan siapa? Watak utama dengan majikan. Sebab Dr. Uwang ni merupakan majikan Dr. Raiha. Baik, seterusnya soalan. Pengarang sering mengemukakan kepelbagaian latar masyarakat dalam sesebuah novel. Huraikan kepincangan masyarakat yang terdapat dalam sebuah novel yang anda pelajari. 7 markah. Kepincangan, apa tu? Macam susah je kan? Kita tengok dulu tip jawapan. Pertama, merujuk kepada sebuah novel sahaja. Kemudian apa kepincangan masyarakat? Iaitu latar masyarakat yang negatif. Bahasa senangnya, masyarakat yang jahat. Masyarakat yang tidak baik. Okey, untuk jawab soalan ni, mula-mula kita kenal pasti dahulu siapa watak antagonis. Watak antagonis ni ialah watak penentang, penentang watak utama yang terdapat dalam novel. Kenal pasti. Siapa watak jahat dia? Kedua, kita bina latar masyarakat berdasarkan perwatakan watak antagonis tersebut. Jadi, penyataan isi untuk jawapan ini, masyarakat yang apa-apa-apa. Yang jahat tadilah. Apa yang penyataan yang jahat tadi nanti kita tengok ya. Kemudian, 1 markah di situ, beri huraian ataupun contoh yang bersesuaian menyumbang 1 markah lagi. Jadi kali ini saya beri rangka jawapan sahaja. Okey. 2 novel saya nak tunjukkan. Novel Pantai Kasih, kita sebenarnya ada banyak watak antagonis. Antaranya kita ada Dr. Uwang, kita ada Dr. Sadis. Yang jahat-jahat itulah ya. Jadi saya pilih dekat sini Dr. Uwang. Kita tengok pewatakan Dr. Uwang ni. Okey, pertama, Dr. Uwang seorang yang materialistik. Okey, langkah kedua tadi apa? Membina latar masyarakat berdasarkan perwatakan watak antagonis. Jadi kalau perwatakan dia seorang yang materialistik, maka kepincangan masyarakatnya masyarakat yang materialistik. Pernyataan isi 1 markah disertai dengan huraian 1 markah. Jadi apa huraian yang menunjukkan Dr. Uwang ni seorang yang materialistik?
Kita ingat balik imbas semula cerita novel Pantai Kasih ni, Dr. Wang mengenakan memberi rawatan yang terbaik untuk golongan atasan, tetapi untuk golongan bawahan, golongan sederhana dan golongan bawahan, biasanya Dr. Wang menggunakan peralatan palsu, alat gantian palsu, sebagaimana yang diterima, rawatan yang diterima oleh Unong Sirun. Sebab itulah Unong Sirun, walaupun telah menjalani pembedahan sebanyak 5 kali, tapi tak baik-baik sebab Dr. Wang berkehendakkan wang insurans yang dimiliki oleh Unong Sirun. Itu namanya materialistik. Dia bukan memberi rawatan atas dasar tanggungjawab, tetapi sebaliknya untuk mengaut keuntungan. Dan sebenarnya dia membesarkan pusat rawatan Pantai Kasih betul-betul untuk tujuan mengaut keuntungan. Okey, kita lihat perwatakannya yang kedua. Dr. Wang seorang yang suka berfoya. Jadi, perwatakan kepincangan masyarakat yang boleh kita bina. Masyarakat yang suka berpoya-poya. Pernyataan isi 1 markah. Huraiannya 1 markah. Jadi, huraian yang sesuai dekat sini, kalau kita lihat, setiap hari selepas habis bekerja, Dr. Wang sangat gemar pergi berfoya-foya di kelab malam eksklusif dengan ramai wanita. Ada dinyatakan dalam novel Pantai Kasih. Itu membuktikan kepincangan masyarakat yang terdapat dalam novel. 2 jawapan, 2 pernyataan isi berserta 2 huraian yang lengkap menyumbang kepada 4 markah isi dan 3 markah seterusnya diperoleh daripada markah bahasa. Okey, kita lihat pula novel Bima Sakti Menari. Watak antagonis yang ada antaranya Datuk Johan Erlington Majid. Okey, apa perwatakan Datuk Johan ni? Pertama, seorang yang pendendam. Baik. Okey, jadi latar masyarakat yang boleh kita bina, masyarakat yang pendendam. Pernyataan isi 1 markah, huraian 1 markah. Huraiannya, apa bukti Datuk Johan Erlington Majid ni seorang yang pendendam? Sebenarnya dia berdendam dengan Tan Sri Muhaimin sebab Tan Sri Muhaimin ni kisah cinta 3 segi antara Datuk Johan Erlington Majid dengan Tan Sri Muhaimin dan Mariam Wickham. Jadi oleh sebab Mariam Wickham ni memilih Tan Sri Muhaimin sebagai suami, jadi dia mendendami peristiwa itu. Dia memusuhi Tan Sri Muhaimin ni kerana kisah silam mereka. Sebab itu apa-apa saja usaha yang dilakukan oleh Tan Sri Muhaimin termasuk anaknya Muhammad Taufik untuk mewujudkan kawasan simpan langit gelap menjadi tentangan Datuk Johan. Dia berdendam dengan Tan Sri Muhaimin atas kisah silam mereka. Dan sebenarnya banyak persaingan dalam dunia perniagaan. Apabila ada persaingan antara Datuk Johan dengan Tan Sri Muhaimin, biasanya Tan Sri Muhaimin yang menang. Jadi sebab itu dia menyimpan dendam dalam diri dia. Huraian 1 markah. Seterusnya, perwatakan yang kedua, Datuk Johan Erlington Majid seorang yang mementingkan diri sendiri. Jadi, latar masyarakat yang boleh kita bina, masyarakat yang mementingkan diri sendiri, pernyataan isi 1 markah dan huraiannya 1 markah. Apa bukti? Datuk Johan seorang yang mementingkan diri sendiri. Jadi contohnya apabila dia berusaha mencari jalan untuk menggagalkan
usaha Nurul Hafsah mewujudkan cadangan kawasan simpan langit gelap. Sebab apa? Dia tidak mahu perniagaan lampu tamannya terjejas. Dia berniaga, mengusahakan perniagaan lampu taman, tetapi apabila kawasan simpan langit gelap, kadar keterangan lampu itu akan berkurang, bermakna terpaksa buka tender perniagaan kepada pihak lain, mendatangkan kerugian kepada dia. Jadi sebab itulah dia berusaha untuk menggagalkan cadangan kawasan simpan langit gelap, bukan untuk alam sekitar tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Itulah dia jawapan ataupun huraian bagi masyarakat yang mementingkan diri sendiri. Jadi untuk bahagian 2 ini sekian sahaja. Semoga perkara yang dibincangkan bagi soalan-soalan aspek sastra secara berfokus ini, cara menjawab, cara menghurai, memberi penyataan isi, cara memahami bentuk-bentuk soalan serta cara menulis huraian dengan lengkap dapat mendatangkan manfaat kepada semua calon SPM yang akan menduduki SPM pada Februari 2021. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.